Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita bertemu lagi dalam siaran Garasi TV untuk 28 hari bulan November 2020. Maaf kami terlewat 5 minit kerana tadi saya terpaksa menggantikan Is dalam program Mama Delight saya Garasi TV. Share kerana hari ini kita akan discuss sikit mengenai perkembangan paling terkini mengenai vaksin COVID-19. Banyak perubahan positif berlaku dalam tempoh 48 jam ni, termasuk keputusan Malaysia. Malaysia membuat keputusan untuk mendapatkan bekalan vaksin secara rasmi dari jenama Pfizer dan juga BioNTech Jerman, iaitu satu company Pfizer di Amerika dan BioNTech Jerman adalah di Jerman. Nanti saya akan ulas bahawa ini adalah langkah terkehadapan menyertai Britain yang juga memilih untuk memulakannya secepat mungkin, walaupun kedua-dua negara memilih jenama yang berbeza. Ketika Malaysia memilih Pfizer dan BioNTech, tetapi Britain membuat keputusan untuk memilih AstraZeneca dan juga Oxford sebagai pembekal kepada vaksin, kerana ini adalah dua syarikat yang terkehadapan. Saya masih memantau dan melihat bagaimana Rusia akan menjalankan vaksin Sputnik V dan juga keadaan di China dengan Sinovac Biotech dan juga NV. Itu ada dua syarikat di China yang mengemukakan mereka kini berada juga dalam senarai bersedia untuk mengedarkan vaksin bagi kegunaan domestik dan juga ekspor. Secara khususnya, kita boleh katakan bahawa Malaysia telah membuat keputusan rasmi dengan menandatangani perjanjian untuk mendapatkan 6.8 juta bekalan vaksin untuk kegunaan 3.4 juta. Itu 10% penduduk purata Malaysia. Untuk pengetahuan saudara, kenapa angka jumlah vaksin ini adalah 6.8 juta dos? Ini adalah kerana walaupun 6.8 juta dos tapi digunakan untuk 10% rakyat Malaysia, itu 3.4 juta. Ini kerana setiap suntikan memerlukan 2 dos. Saya akan ulaskan nanti juga dengan penemuan terkini serta kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak AstraZeneca dan Oxford, iaitu syarikat yang lain pula, mengenai kegunaan dos. Saya tunggu dulu Mohsin bagi laporan angka, dan sebelum itu kita lihat dulu montaj. Dengan keadaan dunia sekarang yang mengalami 62 juta jangkitan lebih dengan 1.447 juta kematian ataupun 1.447.000 angka kematian, yang saya jangka dalam tempoh terdekat kita akan mencapai angka 1.5 juta kes kematian. Keadaan sangat kritikal. Sebagai contoh, saya beritahu kepada saudara, 9 bulan pertama ketika COVID melanda, iaitu pada hingga hujung bulan September, Malaysia hanya mencatatkan 9,967 kes. Tetapi dalam tempoh Oktober dan November, iaitu dalam tempoh sekitar 60 hari, Malaysia membuat tampahan lebih daripada 50,000 kes. Berarti berlaku angka yang mendadak bagi tempoh 9 bulan pertama hanyalah kurang 10,000, tetapi bertambah lebih 50,000 bagi 2 bulan yang terakhir. Amerika kini mencatatkan angka yang lebih menakutkan dengan 13.2 juta jangkitan. Berarti ini adalah negara yang melepasi angka lebih 2 digit jutaan, berbanding India yang kini mencecah 9.3 juta. Sudah ada 12 negara sekarang yang tersenarai sebagai negara yang melebihi 1 juta kes jangkitan. Malaysia ketika mula-mula saya membuat laporan mengenai COVID-19 ni, iaitu kira-kira 2 bulan yang lalu, berada di tangga ke-99 ranking bagi angka jangkitan tertinggi, tapi kini kita berada di tangga yang ke-83. Walaupun Malaysia berada di tangga yang ke-83, 83 kes jangkitan tertinggi dengan 60,000 lebih kes, tetapi dari segi angka kematian dalam senarai 83 negara, Malaysia tersenarai sebagai 10 negara terendah nisbah kematian. Jadi walaupun kita ada lebih 60,000 kes jangkitan, tapi hanya 350 kes kematian.
Tapi itu yang lebih penting untuk saya kongsi dengan saudara ialah apa yang berlaku dalam tempoh 48 jam terdekat ini, di mana telah disahkan bahawa Malaysia menandatangani perjanjian untuk mendapatkan 6.8 juta suntikan vaksin dari pembekalnya adalah Pfizer dan BioNTech. Perjanjian telah ditandatangani kerana Pfizer adalah jenama perubatan yang kukuh di Malaysia. Berarti pengalaman, rangkaian dan juga pemahaman Pfizer Malaysia mengenai persekitaran kesihatan di Malaysia memudahkan mereka mendapat bidding ini. Berarti kerajaan Malaysia telah bersetuju mendapat 6.8 juta bekalan pertama suntikan. Cuma kita belum dapat berita detailnya di mana 6.8 juta dos ini akan sampai bila, akan mula digunakan bila dan siapa yang akan menerima suntikan dari segi zonnya, kerana kita tahu barisan hadapan frontliner akan diberi keutamaan. Tetapi dari segi menghabiskan 3.4 juta suntikan begini ya tuan-tuan, kenapa angka dia 6.8 juta dos tetapi yang akan disuntik hanyalah 3.4 juta orang, kerana setiap orang memerlukan 2 dos. Itu yang saudara faham, walaupun majlis tanda tangan yang dilaksanakan semalam membabitkan 6.8 juta dos, tetapi dia hanya mampu untuk kegunaan 10% populasi kita, iaitu pada sekitar 33 juta lebih dikira sebagai 34. Hanya 3.4 juta orang saja yang akan menerima suntikan bagi fasa pertama apabila Pfizer membekalkan vaksin mereka ke negara ini. Ini berbeza dengan kes yang berlaku di London, di mana kerajaan Britain telah memilih untuk menandatangani perjanjian dengan syarikat AstraZeneca Oxford University. Walaupun timbul krisis di mana hari ini Oxford University membetulkan kenyataan mereka kerana beberapa pertikaian terhadap integriti laporan menyebabkan Oxford dan juga AstraZeneca membetulkan kenyataan bahawa ujian yang dijalankan, ujian klinikal yang mereka jalankan secara puratanya tidak mencapai 95% kejayaan, hanya 70% kejayaan. Begini, kerana unik kes dia. Ini saudara dengar betul-betul unik kes dia. Pada saya ada satu kejayaan di mana angka purata pemulihan ini menjadi rendah kerana ada berita baik di dalam kegagalan ini. Begini, 90% mereka yang menerima suntikan kurang 2 dos, maksudnya lebih rendah, 90% pulih. Bagi mereka yang menerima suntikan 2 dos, purata mereka pulih adalah rendah. Hanya 62% yang pulih setelah menerima 2 dos, tetapi yang menerima 1 dos, purata yang pulih lebih 90%. Ini menggambarkan bahawa dos tidak memberi jaminan tentang pemulihan, kerana Pfizer, AstraZeneca dan Oxford menggambarkan bahawa ada kuantiti yang cair dan ada kuantiti yang pekat. Berarti ada dos walaupun disebut dos, tetapi kandungan imunnya berkurangan. Tapi ini akan dibetulkan dan Britain akan tetap mengekalkan kontrak mereka. Malah AstraZeneca dan juga AstraZeneca dan Oxford University akan menggunakan logo Union Jack sebagai dos edaran di United Kingdom, di Britain. Ini berita yang saya baca terkini, dimuat naik 1 jam lalu oleh AP. Manakala untuk Malaysia pula, kita menggunakan standard yang telah pun disenaraikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, bahawa setiap orang akan menerima 2 dos, dan ini juga dos yang disarankan oleh Pfizer dan BioNTech Jerman, iaitu bagaimana untuk menggunakan dos mereka. Berarti kita hanya menunggu saja Perdana Menteri membuat pengumuman secara rasmi bila dos akan mula disuntik, kerana keputusan perjanjian telah dibuat. Barangkali hanya menunggu langkah terakhir, iaitu Pfizer dan juga BioNTech telah membuat permohonan rasmi kepada FDA, iaitu penyelia bagi perubatan dan juga dadah di Amerika, untuk mendapatkan pengiktirafan. Dengan sijil pengiktirafan FDA yang diiktiraf di seluruh dunia, akan membolehkan syarikat ini mula mengeksport keluar. Kerana kena ingat, dia nak eksport ke Malaysia, dia memerlukan sijil daripada FDA. Walaupun perjanjian telah ditandatangani oleh Malaysia dan Pfizer tak boleh mengeksport keluar produknya selagi produknya tidak dilesenkan oleh FDA. Saya jangka Disember mungkin akan menjadi bulan penyelesaian. Saya tak fikir panjang, kerana 2 minggu lalu Pfizer telah membuat permohonan kepada FDA, telah menghantar sampel dan juga menunggu kelulusan makmal saja. Manakala di kalangan pengendali dan juga pakar-pakar perubatan telah mengiktiraf bahawa sekiranya dos
mencapai 70% potensi sembuh, maka dia telah dikira sebagai dos yang boleh digunakan dalam pasaran. Ini adalah berita yang baru untuk kita yang tak faham tentang dunia kesihatan, kerana kita tak ambil berat sebelum ni, bahawa jangkaan untuk mencapai 100% bukanlah integriti yang diguna pakai. Dalam dunia perubatan, sekiranya potensinya melebihi 70%, maka jenis ubatan-ubatan tersebut layak untuk digunakan. Ini yang berlaku, yang baru untuk kita ketahui dan saya berkongsi dengan saudara. Berarti adalah berita yang baik kerana Pfizer memberi jaminan ujian klinikal mereka adalah 94.5% berjaya. Saya fikir itu adalah titik yang mempengaruhi Malaysia untuk menandatangani perjanjian. Selain daripada Pfizer adalah syarikat yang mempunyai perniagaan yang lama di Malaysia, malah wujud Pfizer Malaysia. Berbanding dengan spekulasi awal mengatakan kita akan berunding dengan kerajaan China untuk mendapatkan bekalan, kerana China juga menawarkan bekalan kepada negara-negara ASEAN sebagai pasaran utama. Dan pada mulanya saya mengatakan pada saudara bahawa Pfizer tidak mungkin dapat menghasilkan dos yang cukup, tetapi Pfizer telah memberi jaminan bahawa hingga hujung tahun ini mereka dijangka dapat menghasilkan 300 juta dos, yang saya fikir dos tersebut akan digunakan sepenuhnya oleh domestik di Amerika, kerana Amerika adalah negara yang paling kritikal dengan lebih 13 juta orang yang telah disahkan positif dengan 271 ribu kematian, itu kematian yang tertinggi. Tetapi pada tahun depan Pfizer memberi jaminan dari tempoh setahun pada tahun 2021 mereka akan mengeluarkan 1.3 bilion dos suntikan. Cuma saya tak pasti kita akan berada dalam range yang mana yang akan dibekalkan oleh Pfizer, kerana sudah pasti saya fikir untuk kegunaan Disember, iaitu 300 juta dos ni kemungkinan akan habis di Amerika. Tetapi kita menunggu 1.3 bilion dos pada tahun depan. Kita tak tahu dia datang dalam suku pertama Januari Mac, suku kedua April ke Jun, atau suku ketiga atau suku keempat. Itu masih lagi persoalan, kerana angka jangkitan di negara kita juga dalam tempoh hampir 2 minggu ni lebih banyak melepasi angka 1,000. Kalau dikira secara nisbah, saya fikir adalah puratanya adalah 1,000, kerana semalam masih lagi 1,019. Angka tertinggi adalah 1,800 lebih kes. Ini adalah gambaran kata kita makin ternanti-nanti siapa yang paling cepat untuk membekalkan dos. Kita ada perjanjian dengan kerajaan China, kita ada perjanjian dengan Pfizer sekarang. Ada dua cara kerajaan akan mendapatkan bekalan. Pfizer berada dalam kedudukan yang baik dari segi pencapaian kejayaan ujian makmalnya, kerana mereka disahkan memiliki 94.5% kejayaan. Pfizer berada dalam kedudukan yang terkini, iaitu hanya menanti kelulusan daripada FDA, iaitu Persekutuan Perubatan Obat-obatan di Amerika. Kerana saya tak begitu pasti apa status yang berada dalam syarikat pemilik vaksin di China. Sama ada vaksin mereka telah pun menanti boleh dieksport, ataupun hanya di peringkat kejayaan makmal. Kerana Pfizer telah masuk di peringkat yang akhir, iaitu untuk mendapat kelulusan FDA ya. Jadi kita tunggu. Itu yang saya boleh update pada saudara mengenai COVID-19. Berita malangnya adalah jangkitan gelombang di dunia makin tak terkawal. Untuk pengetahuan saudara, London lockdown bermula hari ini. London secara bandarnya sepenuhnya lockdown. Jadi Portugal telah lockdown. Jadi kita melihat bahawa Eropah juga kini berada dalam keadaan yang sangat terdesak. Boleh diberi gambaran bahawa lockdown berulang balik seperti gelombang yang pertama dulu. Berarti Portugal dan juga London, Mayor London merasakan bahawa melaksanakan perintah berkurung bersyarat. Mereka juga melaksanakan perintah berkurung, iaitu daripada pukul 6 petang dan 6 pagi tidak berkesan. Jadi dia buat totally lockdown. Ini satu kejutan, dan saya fikir kata seperti saya bincangkan kepada saudara juga, kalau kita tengok angka jangkitan di Malaysia, PKPB tak guna dilaksanakan, kerana angka jangkitan datang daripada industri, iaitu ekonomi. Jadi oleh kerana angka sektor ekonomi yang menjadi punca jangkitan, akhirnya walaupun kita menghentikan sektor sosial, kita menghentikan sektor rekreasi dan sektor hiburan, dia tidak banyak memberi impak. Kerana impak yang terbesar, 70 lebih peratus jangkitan yang berlaku dalam angka yang tinggi yang menyebabkan 50,000 kes baru berlaku dalam tempoh 2 bulan adalah kluster ekonomi. Jadi satu lagi persoalan, sama ada seperti saya kata, kalau kita bermain down troop, sama ada kita nak memastikan kita mencapai angka penurunan, iaitu angka yang relevan, iaitu 0.3 R0, iaitu jangkitan pada kadar yang 0.3 ketika kita berada pada kadar 2.0 ke 2.5 sekarang, iaitu nisbah keboleh jangkitan.
Kalau kita buat PKP penuh seperti mana dilaksanakan pada 18 Mac, orang ramai akan menjerit kerana ini akan menyebabkan sektor ekonomi akan lumpuh. Untuk pengetahuan saudara, kalau di Lembah Kelang sahaja dilancarkan PKP penuh, 40% daripada ekonomi lumpuh. Angka yang saya bagi pada saudara adalah angka 2018, tetapi angka terbaru menggambarkan bahawa Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan menyumbang 40% pertumbuhan KDNK ekonomi Malaysia. Berarti 3 negeri ini saja kerana berada di dalam lembah ekonomi, iaitu di Lembah Kelang, meletakkan dalam keadaan kawasan ini walaupun berwabak tinggi, tetapi sekiranya PKP penuh dilaksanakan, dia akan ada impak pada ekonomi. Tetapi tragedi kluster 1 utama, kluster mall yang juga berorientasikan perniagaan, tragedi Proton di Seksyen 24 yang juga kluster perniagaan, dan paling besar sekarang adalah Top Glove, yang betul-betul menakutkan adalah Top Glove. Ia juga adalah kluster ekonomi, menjadikan gambaran untuk kita berfikir semula sama ada kita ingin meneruskan rentak memilih ekonomi, tetapi terpaksa menerima hakikat bahawa lancarlah PKP bersyarat, dia tidak akan berkesan. Saya boleh menganggap dengan secara ikhlas bahawa PKP bersyarat gagal, tidak memberi apa-apa makna pun dari segi penurunan angka, kecuali cuba menggambarkan kepada kita bahawa usaha sedang dibuat. Kita hanya dilarang bergerak selepas pukul 12, kita dilarang bergerak merentas sempadan, dan segala macam yang ada dalam aturan PKPB bersyarat ni sebenarnya tak membantu pun. Kerana angka jangkitan terus menaik dan akan naik dan akan naik dan akan naik. Kalaulah kita menerima 1000 lagi angka jangkitan secara kekal hingga hujung Disember, berarti PKPB akan dilanjutkan lagi. Jadi persoalan dia, apakah kita akan buat PKP penuh untuk tempoh 2 minggu dan kita putuskan rantaian dan kita akan kembali dengan angka yang lebih baik ataupun jangkitan yang lebih rendah pada Januari, atau kita biarkan saja kita bergerak atas alasan kita mahukan ekonomi berkembang, tetapi kita akan menerima hakikat bahawa angka jangkitan mungkin akan kekal 1000 setiap hari. Itu 2 pilihan saja yang ada bagi mereka yang melihat secara berani. Dia akan memilih cara Amerika, iaitu langgar dan hadapi saja risiko. Kalau kita ingin memilih cara berhati-hati, kita mungkin mengambil langkah seperti Portugal, lancarkan lockdown, putuskan rantaian jangkitan, pastikan jaminan jangkitan tidak merebak dalam sektor ekonomi dan baru mulakan sektor ekonomi. So kita ada 2 pilihan, tetapi nampak setakat ini kecenderungan kerajaan dan juga kemahuan orang awam pun adalah memilih rentak Amerika, iaitu buka ekonomi, rempuh, ekonomi berkembang, beberapa nyawa mati, beribu-ribu orang tersadai di hospital adalah harga yang perlu dibayar kerana berjuta-juta orang yang lain perlu meneruskan hidup untuk mendapatkan rezeki untuk memastikan ekonomi terus memberikan kita rezeki. Saya secara peribadi lebih memilih langkah Portugal, bahawa memutuskan rangkaian hanya 2 minggu saja lebih baik daripada membiarkan rakyat letih berterusan, dan hingga kita merasa bahawa wujudnya PKP bersyarat yang syaratannya seperti drama-dramatan yang tidak langsung memberi makna. Tapi kita jadi letih kerana kesannya tetap ada kepada kita, tetapi angka tak pernah berkurang, malah makin naik. Ketika PKP bersyarat dilaksanakan, kita berada dalam purata 200 jangkitan sehari. Selepas PKP bersyarat dilaksanakan dah nak masuk 2 bulan tuan-tuan, kita berada pada purata 1000 lebih sehari. Berarti apakah kita akan penat lagi, tetapi result ataupun keputusan daripada apa yang kita lakukan sekarang makin memburuk. Atau kita pilih satu langkah yang ekstrim, lancarkan PKP, putuskan semua rantaian, dan kita harap keputusan lebih baik untuk kita memulakan kehidupan baru pada Januari nanti. Ini antara persoalan dia yang orang pun tak banyak fikir, sebab orang pun lebih suka berfikir tentang belanjawan. Nak menanti debar sekarang ni apabila mulai besok, walaupun belanjawan telah diluluskan secara usulnya, tetapi mulai besok akan ada minggu yang panjang di mana belanjawan pada setiap kementerian akan didebat, di mana ada 28 kementerian. Belanjawan yang mereka perolehi dalam 322.5 bilion yang diluluskan pada usul hari hari Khamis lalu, kini akan berdepan pula debat dan juga undi di peringkat kementerian. Ini masih lagi menjadikan tempoh yang panjang, walaupun saya tak fikir kata dia menjejaskan banyak perkara, tetapi moratorium bank kemungkinan akan diperdebatkan lagi kerana masih ada tempoh untuk pihak pembangkang mendesak kerajaan untuk melaksanakan moratorium mandatori, dan juga mengenai 10,000 wang KWSP, pencerahan akan lebih jelas apabila perdebatan berlaku, terutama bagaimana agihannya, dan juga yang paling penting adalah klausa yang masih lagi menghantui anda semua, iaitu 8.8 juta orang layak tetapi
mereka yang tetapi oleh mereka yang terjejas kerana COVID-19. Jadi ramai orang jadi blur kerana 88 juta berarti semua yang boleh mengeluarkan wang di bawah air lestari kini layak. Tetapi perkataan yang terjejas mungkin akan menyebabkan 88 juta orang itu akhirnya hanya layak memohon tetapi belum tentu mendapat wangnya. Jadi kausa Menteri Kewangan agak mengelirukan dan sangat mengelirukan dan tiada pencerahan hingga hari ini. So berarti kita terpaksa menunggu perdebatan pada minggu ini dan kita tak tahu kementerian mana yang masuk dulu. Kerana kalau mengikut aturan daripada sesi pembentangan dan perbahasan, Kementerian Kewangan adalah kementerian ke-28. Kalaulah aturan itu juga diguna pakai, berarti saya rasa logiknya begitu, Kementerian Kewangan akan menjadi kementerian yang ke-28 akan melalui proses ini. Walaupun sebenarnya kalau dari segi undang-undang tak perlu dibuat berdebat kerana akta KWSP tidak perlu mendapat kelulusan parlimen. Begini untuk mengubah KWSP bagi 10,000 kepada sesiapa saja, kepada siapa saja, dia adalah keputusan yang dia boleh buat oleh Menteri Kewangan dan oleh kerajaan tanpa perlu dibawa pun ke parlimen sebenarnya. Kita dikelirukan dengan memberi gambaran bahawa untuk mendapat RM10,000 wang yang dikeluarkan di KWSP yang totalnya adalah 70 bilion sekiranya 8.8 juta orang ni layak keluar, memerlukan perdebatan di parlimen. Sebenarnya tidak. Dia hanya memerlukan keputusan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan kemudian dipersetujui oleh CEO KWSP. Itu saja, semudah itu. Tetapi nampak dia menjadi rumit hingga semua orang merasa bahawa ini adalah keputusan parlimen. Sebenarnya dia tak bersangkut. Berarti kita tak perlu menunggu perbahasan di peringkat parlimen sekiranya kerajaan ingin menyegerakan kekeliruan yang sedang menghantui rakyat. Satu adalah betulkah 8.8 juta pencarum tanpa mengira status mereka, hilang kerja, kurang punca pendapatan atau layak memohon, ataupun ada syarat lain pula. Anda yang dalam senarai 88 juta boleh memohon tetapi belum tentu permohonan anda diterima. Jadi banyak kekeliruan. Kita berada dalam keadaan yang sangat kusut sekarang dari segi COVID-19-nya, dari segi ekonominya. Tetapi kini terpulang kepada kerajaan dan juga orang politik untuk menyelesaikan tanggungjawab mereka. Dan saya fikir di peringkat kita, kalau saya sendiri secara peribadi, tak sampai satu tahap rasa letih. Letih untuk terus bertarung dalam PKP bersyarat yang sebenarnya tidak pun menguntungkan dan tidak menunjukkan keputusan yang baik. Kita boleh sebut saja dengan ikhlas kita gagal. Kerana hampir 2 bulan dilaksanakan tuan-tuan. Sabah dan juga Lembah Kelang. Sabah mencapai paras sederhana saja. Lembah Kelang semakin teruk. Jadi kalau kita bersikap realistik, kita harus menerima hakikat. Apakah kita mahu ekonomi berkembang dan akhirnya menerima hakikat 500, 800, 1000 angka jangkitan, 10 kematian sehari, 15 kematian sehari bukanlah berita yang menakutkan bagi krisis COVID-19 kerana kita telah memilih untuk membuka sektor ekonomi. Apakah kita mahu menerima hakikat sektor sosial, sektor hiburan dan penghadaan waktu yang dibuat sekarang sebenarnya tak membantu kerana 70 lebih peratus jangkitan COVID-19 harus diterima hakikatnya dicetuskan oleh kluster ekonomi. Itu saja saya mulakan. Kita ada berapa viewers? 468. Ada soalan ke apa tak? Tentang vaksin tu, ada ke kemungkinan yang diorang memberikan vaksin daripada China tu dari segi halal ke? Okey. Untuk pengetahuan saudara, dalam darurat dah banyak kali ni saya tak mau jadi ulama, saudara boleh guna fatwa pada saudara boleh merujuk pada ulama, tapi dalam darurat dibolehkan. Sesuatu yang pernah saya ada ketika isu diperdebatkan mengenai babi dulu tu. Satu dah common lah bahawa vaksin ini tidak menggunakan babi sebab ini adalah vaksin immunity, immune sistem, imunisasi, meningkatkan kekuatan tubuh melawan virus. Jadi tak timbul langsung, kecuali soalan saudara saja yang timbul, tak timbul langsung mengenai soalan halal kerana produk ini tidak menggunakan babi. Dia bukanlah produk yang menggunakan babi gelatin atau tidak. Ini adalah produk yang sepenuhnya adalah produk sains yang memang hanyalah menggunakan cantuman-cantuman pasaran yang dah ada dan mencipta vaksin baru. So tak timbul vaksin ini haram atau halal kerana tidak diperdebatkan pun langsung mengenai status halal dan haram. Kerana yang lebih dibimbangi adalah bila kita akan menerimanya. Macam saya kata tadi kalaulah perjanjian semalam antara kerajaan dengan Pfizer dan juga BioNTech menyenaraikan Malaysia pada fasa yang ketiga, berarti kita akan menerima pada bulan Julai ataupun September pada tahun 2021. Berarti kita ada 6 bulan yang menakut, 7 bulan lagi kita masuk Disember, 6 bulan
awal tahun 2021 yang menakutkan. Bagaimana kita nak hadapi? Kerana tempoh 2 bulan ini saja kita telah menerima 50,000 lebih jangkitan baru dengan lebih 300 kematian. Kalaulah kita disenaraikan, kalaulah datang vaksin Cina, kerana vaksin yang dihasilkan oleh Pfizer dan juga BioNTech yang kita tanda tangani itu telah tentu akan mengutamakan Amerika, kerana Amerika negara paling kritikal dan syarikat ini adalah syarikat yang berpangkalan di Amerika. Tak mungkin kita akan dapat menerimanya dalam fasa Disember dan juga fasa pertama. Kalaulah kita menanti, sebab itu saya rasa Malaysia buat serampang dua mata. Sekiranya China juga mengumumkan mereka bersedia melancarkan vaksin mereka pada bila-bila masa, potensi kita untuk mendapat bekalan lebih awal adalah tinggi. Ingatlah, walaupun vaksin ini made in mana pun, mereka dijalankan oleh pakar-pakar yang menggunakan benda yang sama saja untuk menghasilkan vaksin. Kerana ini adalah kepakaran saintis. Dan setakat ini, tidak menggambarkan bahawa vaksin made in China akan menggunakan barang haram, dan tidak ada menggambarkan bahawa vaksin daripada barat juga akan menggunakan bahan haram. Hanya ada 8 syarikat yang bersaing sekarang, yang berada dalam posisi yang terbaik untuk menjadi 8 pembekal utama. Dan saya fikir bahawa harga yang ditawarkan, saya dah tahu bahawa $20 untuk satu dos. Berarti kalau kita menggunakan purata suntikan, iaitu 2 bagi seorang pesakit seperti mana yang disenaraikan oleh Pfizer, berarti kosnya adalah $40. Berarti sekitar RM170 untuk merawat seorang rakyat Malaysia untuk disuntik. Dan 3.4 juta yang pertama akan menerima suntikan sebaik saja 6.8 juta vaksin itu sampai ke Malaysia berdasarkan perjanjian dengan Pfizer. Tetapi dalam perjanjian itu tidak didetailkan bila dan tempoh tarikhnya. Walaupun kerajaan telah menggariskan bahawa apabila vaksin sampai, frontliner akan dapat dulu. Dan yang kedua adalah mereka dijangkiti. Dan yang ketiga adalah zon merah yang mempunyai potensi keboleh jangkitan yang tinggi. Itu kita dah tahu dah. Saya fikir dengan 10% ataupun 6.8 juta vaksin dengan 3.4 juta orang yang akan menerima suntikan, itu telah pun sangat baik untuk Malaysia, kerana dia boleh mengawal, kerana zon jangkitan kita tidaklah besar. Kerana kita tahu kluster yang ada di tempat kita, zon jangkitan kita tidaklah besar. Dengan 3.4 juta tu pula kita sedang berfikir apakah kita akan menerimanya secara berperingkat. Kalaulah baik dia diberikan kepada kita dengan pada fasa pertama, iaitu Januari hingga Mac, secara berperingkat, berarti pada hujung Januari kita telah mengatakan bahawa 3.4 juta orang telah menerima suntikan. Berarti zon penampan ataupun mereka yang akan kali jangkitan kemungkinan terkawal. Kerana kita tahu bahawa zon-zon yang membabitkan keboleh jangkitan yang tinggi ini memadai kalau kita menerima 10% bekalan, iaitu dengan 3.4 juta orang akan menerima suntikan yang kali dengan 2 botol vaksin, iaitu 6.8 juta vaksin. Itu je yang saya boleh jawab.